Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Simpan Ranggam. Jawapannya agak panjang sebab isu yang penting. Malaysia telah menyatakan komitmen untuk mencapai mengizin Nationally Determined Contribution NDC, iaitu pengurangan intensiti pelepasan gas rumah hijau keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 45% menjelang 2030 berbanding intensiti pelepasan KDNK pada tahun 2005 yang berjumlah 0.531 tan karbon bagi setiap RM1,000. Untuk mencapai sasaran ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai hala tuju yang jelas, contohnya seperti yang dirangkumi dalam National Energy Transition Roadmap (NETR) dan pelan-pelan tindakan lain. Walau bagaimanapun, pembiayaan kolektif yang diperlukan untuk menyokong projek dan inisiatif seperti yang telah dirancang dalam NETR tadi yang harus dibangunkan dalam beberapa dekad yang akan datang adalah amat besar. Oleh itu, Malaysia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pembiayaan sektor awam disebabkan oleh kekangan fiskal. Maka sektor kewangan perlu terus memainkan peranan penting dalam memudahkan pembiayaan dan pelaburan yang diperlukan ke arah usaha yang kritikal itu. Dalam konteks ini, penting untuk ditekankan bahawa terdapat kesejajaran rapat antara pembiayaan Islam dan pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab. Prinsip asas Islam untuk menggalakkan keadilan, kelestarian alam sekitar dan etika perniagaan selari dengan konsep pelaburan mampan. Ini juga aspek-aspek yang ditekankan oleh kerajaan dalam kerangka ekonomi madani. Pada tahun 2021, kerajaan telah menerbitkan sukuk dalam pasaran global iaitu Sukuk Global 2021 dengan izin berjumlah 1.3 bilion US dollar dan menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada pelabur. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 800 juta US dollar ataupun dengan anggaran 3.2 bilion ringgit merupakan sukuk kelestarian berdaulat dalam denominasi dolar Amerika Syarikat yang pertama di dunia. Berdasarkan kejayaan terbitan Sukuk Global 2021, kerajaan juga telah menerbitkan MGII Lestari iaitu instrumen hutang domestik kerajaan persekutuan berjumlah 4 bilion ringgit pada tahun 2022 dan sebanyak 5.5 bilion pada tahun 2023 menjadikan jumlah terkumpul kertas hutang sebanyak 10 bilion iaitu mencapai sasaran seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2022. Terbitan tersebut menerima permintaan yang kukuh daripada pelbagai jenis pelabur termasuk institusi kewangan, pelabur institusi dan syarikat insurans. Terimaan bagi siri terbitan tersebut telah digunakan sepenuhnya bagi membiayai kegunaan am termasuk perbelanjaan sosial dan hijau yang dibenarkan dalam rangka kerja sukuk SDG Kerajaan Malaysia. Ini termasuk pembinaan klinik, hospital, sekolah dan universiti, penyediaan akses kepada bekalan air, elektrik luar bandar, pemulihan habitat dan biodiversity serta pembangunan sistem pengangkutan awam yang rendah karbon. Dalam Belanjawan 2024, Kerajaan Persekutuan akan mempelopori penerbitan sukuk biodiversity berjumlah sehingga 1 bilion ringgit yang melibatkan penanaman semula hutan tersorot. Ini akan diusaha-sama dengan kerajaan-kerajaan negeri. Dalam pasaran modal pula, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memanfaatkan sinergi antara pasaran modal Islam dan pembangunan mampan dan bertanggungjawab ataupun Sustainable and Responsible Investing SRI. Sebagai inisiatif yang pertama menggabungkan prinsip-prinsip syariah dan SRI sukuk framework yang membolehkan pemilik projek hijau, sosial dan lestari untuk menerbitkan SRI sukuk untuk membiayai projek tersebut. Sehingga Disember 2022, sejumlah 18.92 bilion SRI sukuk telah dikeluarkan sejak 2015 termasuk penerbitan sukuk hijau pertama di dunia pada tahun 2017. Dalam usaha kerajaan menggalakkan syarikat dan usahawan tempatan mengambil bahagian dalam projek berasaskan teknologi hijau, skim pembiayaan teknologi hijau GTFS juga telah diperkenalkan sehingga tahun 2022 pembiayaan sebanyak 7.5 bilion ringgit telah disediakan untuk tujuan ini termasuk pembiayaan patuh syariah. Dalam Belanjawan 2023, GTFS 4.0 menawarkan pembiayaan sehingga 1 bilion dan dibuka untuk permohonan sehingga 2025. Sektor kewangan telah memberikan komitmen pembiayaan melebihi 200
bilion ringgit sehingga 2025 bagi tujuan pembiayaan projek ESG, manakala institusi perbankan Islam telah menyalurkan sebanyak hampir 16 bilion ringgit kepada projek-projek hijau dari 2017 sehingga September 2021. Saya rasa banyak lagi, tetapi secara kesimpulannya, ya, ini merupakan antara inisiatif terutamanya berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh YB Sempan Renggam tentang Islamic Finance dalam ESG projek. Terima kasih. Simpan Renggam. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Yang Betul. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang meyakinkan bahawa Islamic Green Finance ni adalah salah satu daripada kaedah untuk pembiayaan agenda hijau. Kita pun tahu bahawa Yang Berhormat sebut tadi tentang 200 juta yang dapat digemblengkan, 200 bilion yang dapat digemblengkan dalam tempoh kita nak melaksanakan agenda NETR ni. Baiklah, itu adalah satu inisiatif yang bagaimana pula dengan usaha untuk kita meneroka aspek wakaf dan juga zakat antara instrumen keuangan untuk membiayai program-program NETR yang kita tahu sebahagian besar daripada 2 bilion yang kita atau 120 bilion yang kita jangka akan dibelanjakan dalam tempoh 5 hingga 6 tahun adalah merupakan program-program atau projek-projek yang marginally bankable ataupun yield yang begitu below market return. Jadi atas dasar itu kita mungkin akan meneroka lebih banyak lagi instrumen-instrumen. Jadi khusus tentang usaha wakaf dan juga Datuk Timbalan tentang usaha untuk wakaf dan juga zakat ni bagaimana? Adakah instrumen itu juga menjadi sebahagian daripada pertimbangan untuk membiayai program hijau ini? Terima kasih Timbalan Yang Dipertua, terima kasih kepada soalan tambahan tersebut. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pengurusan zakat dan wakaf merupakan bidang kuasa kerajaan-kerajaan negeri. Tetapi sebagai menjawab mungkin separuh daripada apa yang ditanya itu, memang institusi perbankan Islam pada masa kini ada mengguna pakai kaedah wakaf dalam pembiayaan. Contohnya untuk projek-projek pemerkasaan ekonomi, projek-projek kesihatan dan pendidikan. Ini lebih menjurus kepada komponen S, sosial dalam ESG. Namun institusi perbankan Islam juga sedang bergiat untuk memperluaskan penggunaan kaedah wakaf bagi tujuan pembiayaan yang lebih meluas dalam ESG dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan Menteri. Soalan saya ialah kementerian. Kalau kita lihat dari segi penjelasan tadi, kita ada beberapa sektor yang perlu dilihat dalam Islamic Green Finance ni. Persoalan saya, apakah kerajaan berhasrat untuk meluaskan sektor-sektor tersebut? Contohnya macam sektor capital market, kewangan sosial dan green infrastructure. Dan apakah pihak kerajaan juga ingin melebar luaskan kerjasama strategik khusus dengan Islamic Development Bank sebagai contoh bagi menangani isu-isu yang melibatkan krisis iklim yang datang kesan besar kepada ancaman antarabangsa. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon jawab. Tadi saya sudah maklumkan dalam jawapan saya yang utama itu tentang sektor pasaran kapital ataupun capital market dalam konsep sukuk dan sebagainya. Tetapi mungkin sebagai tambahan saya juga boleh memaklumkan bahawa dari segi greenhouse gas sifar bersih yang kita sasarkan itu, Bursa Carbon Exchange BCX telah dilancarkan pada Disember 2022 untuk memudahkan perdagangan kredit karbon antara syarikat senaraian awam ataupun public listed company dengan izin dan pemilik aset hijau bagi tujuan aktiviti imbangan karbon. Dan ini merupakan BCX kita ini merupakan pertukaran karbon patuh syariah yang pertama di dunia. Jadi kerajaan bergiat untuk dan berhasrat untuk memperluaskan konsep-konsep ekonomi Islam mengguna pakai
dalam maksud pembangunan di negara kita, dan kita terbuka untuk bekerjasama dengan institusi-institusi yang mempunyai kredibiliti dalam aspek ini. Terima kasih. Saya jemput Datuk